Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kerajaan perlu memberi syarat kepada syarikat telekomunikasi Telco agar jujur dan telus dalam memberikan perkhidmatan kepada pelanggan di samping menyediakan perkhidmatan yang berkualiti dan berbaloi. Presiden Pertubuhan Hal Ehwal dan Pelindung Pengguna Sabah CAPS, James Bagah berkata, penetapan syarat itu penting bagi mengelak mereka mengenakan caj tersembunyi sekaligus memastikan perkhidmatan yang dijanjikan benar-benar ditunaikan dan memberi manfaat kepada pengguna. Syarikat Telco ini betul-betul ikhlas, jujur untuk memberi perkhidmatan yang sangat baik kepada pengguna dengan menghapuskan orang bilang hidden cost ataupun cost tersembunyi seperti mana yang kita tahu setiap panggilan yang dijawab oleh komputer pengguna kena bayar, kena potong dia kredit. Jadi kita tidak mau begitu. Kita mau supaya ianya diberi secara percuma kepada pengguna. Beliau menyatakan demikian ketika diminta mengulas lanjut tentang tindakan kerajaan memberikan tempoh sehingga 31 Oktober lalu kepada syarikat telekomunikasi Telco untuk memastikan harga kad prabayar bagi penggunaan telefon mudah alih kembali seperti sebelum pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST. James turut menyambut baik keputusan itu, bagaimanapun mahu kerajaan dapat memastikan pelaksanaannya secepat mungkin. Ini bagi mengelak peniaga mengambil kesempatan daripada tindakan kerajaan itu. Pasukan Penyelamat Pengakap Negeri Sabah SSRT yang telah beroperasi semenjak 17 tahun lalu kini melalui penjenamaan semula kepada Sabah Scouts Rescue and Relief Team SSRRT. Penjenamaan ini membuka lembaran baharu tahun 2016 dengan meluaskan skop khidmat kemasyarakatan Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sabah PPM-CW kepada orang ramai yang terlibat musibah. Komander Kehormat SSRRT, Datuk Raimi Unggi yang juga ahli Persekutuan Pengangkap Parlimen Malaysia berkata, pasukan ini bersama agensi-agensi kerajaan lain akan menjadi satu badan yang bertindak pantas jika berlaku sesuatu musibah. Membentuk pasukan double S, double R dan T ini lebih dapat mempercekapkan lagi, dapat memperkemaskan lagi dalam usaha untuk memberi bantuan secara cepat kepada tempat-tempat yang ditimpa masalah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam Majlis Pelancaran Sabah Scouts Rescue and Relief Team di rumah BP Sembulan. Beliau turut memberi jaminan akan memastikan setiap bahagian dapat memberi khidmat secara terus dan cepat seiring penjenamaan SSRRT untuk memberikan perkhidmatan yang cekap kepada golongan terlibat. Beberapa ahli pengakap yang ditemui media dalam majlis ini berharap pasukan ini akan terus memberi khidmat yang terbaik kepada masyarakat. Dia adalah satu permulaan untuk Scout Sabah berkembang. Harapan kami semoga pasukan ini akan terus berkembang dan menjadi mantap dan kami mencabar dan mempelawa anak-anak muda yang berada di luar sana join kami dalam pasukan pengangkap untuk menyertai Sabah Scout Rescue and Relief Team supaya akan lebih berkembang lagi di setiap daerah. So harapan saya semua ahli pengakap yang ada di setiap daerah dapat memberi kerjasama yang penuh kepada pasukan Rescue and Relief Team ini. Diharapkan SSRRT akan lebih proaktif dan memberi khidmat sepenuhnya sekaligus memupuk minat generasi muda dalam aktiviti kesukarelaan, khidmat kepada masyarakat serta semangat patriotisme. Perkhidmatan tabung haji di Sabah dianggap oleh masyarakat setempat antara badan korporat yang cemerlang dalam perkhidmatannya. Ikuti laporan wartawan Saleh Jikri bersama Juru Kamera Faizal Ahmad Pekana yang berkongsi kejayaan tabung haji Sabah sepanjang 2015 dan perancangan pembangunan 2016. Tabung Haji Cawangan Negeri Sabah terus proaktif melaksanakan transformasi sebagai organisasi Islam di negara ini yang berfungsi untuk penyimpanan wang, pelaburan serta pengurusan jemaah haji. Selain Kota Kinabalu, Tabung Haji Sabah mempunyai 7 cawangan di seluruh negeri, antaranya di Tawau, Sandakan dan Keningau. Menurut pengarah Tabung Haji Sabah, Datin Nurlailah Haji Said, pengiktirafan yang diberikan masyarakat ini adalah berkat sokongan padu masyarakat serta kerjasama pelbagai agensi lain, komitmen penuh warga kerja Tabung
tabung haji sendiri. Alhamdulillah, ini adalah sokongan padu daripada masyarakat Islam dan juga masyarakat, ya, khususnya masyarakat di negeri Sabah ini, rakyat di negeri Sabah yang banyak membantu dan juga mendukung penuh tabung haji itu sendiri. Melaksanakan amanah yang telah dipertanggungjawabkan bukan suatu tugas yang mudah dilaksanakan. Sebaliknya memerlukan kekuatan integriti di samping ketulusan dan semangat kerja berpasukan. Inilah yang menjadi prinsip setiap kaki tangan tabung haji. Sangat-sangat gembira kerana dapat ditawarkan bekerja di tabung haji. So, saya sebagai anggota pemasaran perlu memperluaskan lagi penerangan pada umat Islam khususnya Sabah ini supaya mereka beramai-ramai mendaftar haji. Pelanggan yang ditemui turut berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan. Pengurusan tabung haji amat memuaskanlah. Setakat ini saya menjadi pelanggan di sinilah. Yang perlu kita lakukan bila tabung haji memberi kita panduan, nasihat, perlu ikuti. Jadi tabung haji memang the best. Ya. Memang amat berbaloi. And then persekitaran pun memang selesa dia buat ala-ala macam dekat Arab. Sangat selesa, especially bilik dia, decoration dia sangat modern, contemporary. Perkhidmatan dari segi service room pun sangat memuaskan lah. Berikutan kecemerlangan tabung haji ini juga, kerajaan negeri turut memberi pengiktirafan termasuk menyokong segala usaha yang dilakukan bagi menarik lebih ramai berdaftar sebagai pendeposit tabung haji. Berkempen kepada keluarga untuk menjadi pendeposit di tabung haji dan mendaftar untuk giliran, memudahkan giliran menunaikan ibadah haji. Seiring dengan pembangunan teknologi global masa kini, tabung haji juga memperkenalkan sistem tijari bagi memudahkan akses internet kepada masyarakat. Selaras dengan visi dan misi Lembaga Tabung Haji Malaysia, tonggak kejayaan ekonomi ummah serta pengurusan haji terbilang menjadi inspirasi kepada Lembaga Tabung Haji Sabah sehingga mendapat pengiktirafan Kerajaan Negeri Sabah sebagai antara agensi cemerlang dalam pengurusan pelanggannya. Salih Jikri bersama juru kamera Faizal Pakana untuk TV1. Teruja, gembira dan terharu itulah perasaan yang boleh digambarkan bagi 35 anak-anak yatim yang terpilih menyertai program penerbangan prihatin Maswing Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadim ke Sandakan. Bersama wartawan Salma Sali dan juru kamera Asmat Oya untuk laporan penuh. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Maswing sejak 4 tahun lalu itu nyata memberi manfaat dan peluang kepada anak-anak yatim untuk menaiki pesawat dan melawat tempat-tempat menarik di negeri ini. Kali ini, kanak-kanak berusia antara 7 hingga 18 tahun dari Rumah Anak Yatim Al-Aman Beaufort, As-Sakinah Sabindo Kinarut dan Darul Bakti Beaufort diberi peluang melawat beberapa tempat menarik di Sandakan. Antaranya, Pusat Pemeliharaan Orang Utan Sepiluk, Muzium Warisan, Rumah Agnes Keith, Pasar Minggu Daerah, Universiti Malaysia Sabah UMS Kampus Sandakan dan Masjid Sandakan. Program lawatan 2 hari 1 malam ini turut mendapat perhatian beberapa pemimpin dan masyarakat tempatan yang bersama-sama meraihkan rombongan ini dengan mengadakan majlis jamuan makan. Bagi kanak-kanak ini, tidak ada ucapan yang boleh diungkapkan selain ucapan terima kasih dan rasa dihargai dengan peluang dan layanan sedemikian. Saya dapat terasa sendiri tengok orang hutan depan mata. Best dapat naik kapal terbang, nampak orang hutan. Boleh saya jadikan pengajaran dalam hidup saya untuk jadi yang terbaik, pengalaman yang baru lah. Jadi happy lah bertua, kan kena pilih. Banyak pengalaman, pergi tengok orang hutan, dapat tidur di hotel. Sonok juga lah, best memang best. Terima kasih Maswing. Diharapkan kesungguhan Maswings dan Yadim Zon Sabah dalam melaksanakan kerja amal ini akan terus dipertingkat sekaligus memperluas skop program amal dan kebajikan kepada golongan fakir miskin dan saudara baharu. Laporan Salma Sali dan Asmat Oyah untuk Berita RTM.
Fabian Osmond dari Tamparalu dinobatkan pemenang kategori larian terbuka 30 km sempena Matunggung Challenge 2016 yang diadakan di Matunggung Kudat. Kejayaannya itu melayakkan beliau membawa pulang wang tunai RM2.000, medal serta sijil penyertaan. Tempat kedua dan ketiga pula dimenangi Vincent Bert Latius dan Sapikin Sumping, kedua-duanya dari Ranau. Mereka membawa pulang wang tunai masing-masing RM1.000 dan RM700, pingat dan sijil penyertaan. David Simpat dan Elilia Rubidi masing-masing dari Ranau dan Kota Marudu pula menjuarai kategori larian terbuka lelaki dan perempuan 15 km. Sementara kategori larian kanak-kanak 3 km dan larian veteran 10 km pula dimenangi Jonel D, John dan David Siddiq dari Matunggung dan Kota Marudu. Mereka membawa pulang hadiah berupa pingat dan kalungan manik. Hadiah kepada pemenang kategori utama disampaikan Wakil Rakyat Matunggung yang juga Presiden Persatuan Memogun Rung Sabah Samora, Datuk Jelani Hamdan. Berucap merasmikan program berkenaan, Datuk Jelani berkata, Matunggung Challenge 2016 yang julung kali dianjurkan agak unik, berikutan menggunakan laluan yang mencabar, melibatkan jalan berbatu dan tidak berturap. Ia secara tidak langsung memperkenal serta mempromosi keindahan panorama alam semula jadi Pantai Teringai Mandabang sebagai satu produk pelancongan berpotensi di Matunggung. Sambutannya pun memang hebat dan menggalakkan. Walaupun dia pertama tapi sudah mendapat sambutan. Bukan saja di Matunggung tapi seluruh daerah di Sabah. Larian Matunggung Challenge 2016 sejauh 30 km dari Peruvan Square ke Pantai Teringai Mandabang nyata memberi pengalaman baru kepada peserta terlibat. Keadaan jalan itu yang selalu kita lari di aspal, hari ini kita lari di batu-batu yang kita tidak pernah lalui. Dan tidak ada sign ataupun tanda-tanda yang menunjukkan berapa penamat itu yang paling penting itu. Tapi memang seronok lah, tapi lebih mencabar juga because dari segi stamina dan keupayaan sendirilah. Saya berlari karena untuk menjaga kesehatan dan tempat ini cantik. Bertemakan Run for a Cause, Matunggung Challenge 2016 anjuran Samora dengan kerjasama Kelab Belia Momogun Rungus dan Selumpak Vagu Tongundu ini disertai lebih 300 peserta dari seluruh negara. Ini. Bermula pukul 10 pagi ini diadakan penutupan program Intake Generasi, Pusat Aktiviti Warga Emas Peringkat Negeri Sabah dan sambutan Tahun Baru 2016. Majlis yang berlangsung di Pusat Aktiviti Warga Emas UTC 9 ini disempurnakan perasmiannya oleh Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, Datuk Haji Janab Datuk Ahmad Aid. Seterusnya pada pukul 5 petang, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Masidi Manjun yang mewakili Ketua Menteri Sabah menghadiri majlis penyampaian bantuan kepada sekolah-sekolah Cina dan sekolah misian daripada Kementerian Pelajaran di Auditorium Menara Tun Mustafa. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini 3 Januari 2016. Kembali kepada Atika di Angkasa Puri, silakan.